Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang bersama saya Majidah Hamdan. Berita utama, Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan menyempurnakan majlis penutupan program Lembaran Emas Siri 2 Simposium Tekstil Borneo di Hotel Pullman Kuching pada Rabu. Simposium yang bertujuan untuk meningkatkan dan memacu pemeliharaan serta pemeliharaan tekstil Sarawak itu turut dihadiri seramai 190 peserta daripada pelbagai agensi kerajaan dan swasta. Bertemakan menghubungkan tekstil kepada komuniti untuk pertumbuhan mampan, simposium tersebut telah menjemput sebanyak 12 penceramah ternama termasuk wakil-wakil dari luar negara seperti Indonesia, Brunei Darussalam, Belanda dan Turki. Dalam pada itu, wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS sempat menemubal beberapa orang peserta simposium mengenai program berkenaan. Bagi saya, kita perlu menjaga warisan tekstil untuk generasi akan datang supaya dapat memberi inspirasi kepada mereka. Selain itu, kita juga perlu tahu bahawa segala warisan itu adalah identiti sesebuah bangsa. Program seperti ini adalah sangat baik dan sangat relevan untuk dilakukan pada tahun-tahun akan datang, dan supaya ianya boleh menjadi satu titik untuk memperkembangkan sejarah kita ataupun warisan kebanggaan kita kepada semua lapisan masyarakat. Bagi saya sebagai ketua orang Ulu di Sarawak ni, saya sangat tertarik seperti mana yang organize seperti program seperti ini untuk akan datang untuk anak-anak muda yang akan datang. Kalau tidak buat program seperti ini, kita pun kehilangan generasi yang berapa abad yang lalu. Jadi bagi saya sangat support program seperti yang program dalam 2 hari ini, Bapa supaya benda ini seperti apa yang kita ada di Sarawak maupun di Malaysia diteruskan sampai berapa generasi yang akan datang. Bagi kami lah, pendapat kami yang memang perlu dipelihara supaya setiap generasi muda tu dapat menikmati keindahan dan juga selain daripada menikmati keindahan, yang boleh mempelajari macam mana proses penghasilan tekstilnya sendirilah. Sebagai contoh, macam proses menghasilkan keringkam yang memerlukan kesabaran yang tinggi, kreativiti yang tersendiri. Jadi mun benda tu dipelihara, jadi generasi muda akan boleh mengetahui benda tu lah. Bagi kami memang perlu untuk diadakan setiap tahun, sebab bila ada program seperti itu, jadi kami macam macam tu paduhal malah keringkam, macam tu paduhal menghasilkan songket, paduhal benang nyamuk dibola macam tu, disimpul macam tu, ada pelbagai bentuk dan bunganya dan sebagainya. Jadi maksa sangat relevan, sepatutnya memang diadakan setiap tahun. Sementara itu, Raja Permaisuri Agong dijangka berkenan mencemaduli ke majlis perasmian Jumaani Pavilion di Jalan Gresik Kuching pada malam Rabu. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak akan membina sebuah asrama di kawasan Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas Digital Village. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, asrama tersebut akan menyediakan kemudahan tempat tinggal untuk para pelajar yang berminat melawat ke Tegas Digital Village dan juga kilang-kilang di Samajaya bagi melihat proses pengeluaran yang dilaksanakan. Menurutnya, hal ini akan terus mendedahkan anak-anak muda kepada aspek teknologi sekaligus membolehkan Sarawak menjadi hub inovasi pada masa depan. And Datuk Len has proposed to have what we call hostel in Tegas. Okay, we are going to build a hostel so our students can stay here and they can visit all the factories here. Our neighbor is solar, producing solar, our neighbor. Then the student can see over that side how solar works, how solar absorb energy from the sun
What is the process of the cell on the panel of the solar? And how are you going to clean the solar? How you maintain the solar panel? And the question of capacity absorption of energy. This is all innovative. So the student can visit there. They can visit XFAB. They can visit the transmitter in electronic in Tayuyudan. All are industries here. So student can stay here in our hostel, very cheap price because it's highly subsidized. That will expose our young to technology, and perhaps one day Sarawak become, innovative hub for the whole state. With that, once again, thank you very much. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Anugerah Shell Life Wire Sarawak 2022 di Tegas Digital Village pada Rabu. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari menambah, kerajaan Sarawak ingin melibatkan para belia dalam teknologi digital untuk memperkasa dan menyediakan golongan tersebut dalam menghadapi masa depan. Dalam perkembangan lain, Premier Sarawak memberitahu syarikat XFAB yang sedang menghasilkan chip analog memerlukan reka bentuk chip yang baru untuk pengeluaran kenderaan hidrogen. We have one startup here in Tegas, located in Tegas, initiative by the government. We have XFAB here, producing analog chips. So what we are going to do now is, they need chip design. And we can nurture our local people to design the chip. Because, the machine will change because of our green economy. When you use hydrogen, there's no more, the engine of the car will change. No more, itu ada pelak lah, carburetor, all change. So meaning, the car will be run by chips. And all the chips has to be changed. In other words, the design will change. So the state government has set up what we call Sarawak Design Company. And then we provide the design to XFAB here and then producing new chip. Manakala Tegas mencipta sejarah apabila berjaya memenangi anugerah The Brand Laureate Brand of the Year Award 2022 bagi kategori E-Penjenamaan dalam perusahaan penyelesaian inovasi digital untuk Tegas Digital Village. Pengerusi Tegas merangkap Timbalan Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talib Saleh berkata, ini merupakan pengiktirafan atas usaha dan komitmen organisasi tersebut dalam memperkasa syarikat permulaan dan perusahaan sosial di Sarawak menerusi Tegas Digital Village dan Tegas Digital Innovation Hub sejak 2017. So malam ni our team will be led by Dr. Nawan with the help of some in Kuala Lumpur. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Anugerah Shell Life Wire Sarawak 2022 yang disempurnakan oleh Premier Sarawak di Tegas Digital Village pada Rabu. Untuk rekod, anugerah Brand Laureate merupakan anugerah tahunan yang memberi penghormatan kepada jenama yang terus cemerlang dan berdedikasi dalam penjenamaan mereka, termasuk ketika terpaksa berhadapan dengan tempoh yang sukar serta penuh cabaran pada masa kini. Berita selanjutnya, Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak MySET komited untuk mempromosikan bidang keusahawanan dalam kalangan belia. Menurut Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dr. Ripin Lamat, ini susulan penambahan tanggungjawab baharu MySET di bawah portfolio pembangunan usahawan yang telah diwartakan pada 21 Januari 2022. Kita di MySET fokus kepada pembangunan usahawan belia. Jadi sepanjang perbincangan tadi kita lihat dan kita dengar banyak program-program pembangunan usahawan yang dibuat oleh fakulti atau di IPTA dan juga college, komuniti dan politeknik, yang mana saya rasa kita boleh complement each other. Seperti symbiotic relationship,
yang mana MySet mungkin boleh membantu daripada segi pembangunan program upskilling dan lain-lain, yang mana kita lihat semuanya fokus kepada usahawan-usahawan belia. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas perbincangan meja bulat bersama agensi-agensi terlibat di Hotel Pullman Kuching pada Rabu. Dr. Ripin menjelaskan aktiviti-aktiviti dan program-program pembangunan usahawan belia diharap dapat memastikan kumpulan tersebut mendapat kemahiran dan sokongan yang diperlukan sambil membuka ruang untuk memperkembangkan peluang perniagaan. Selain itu, katanya ia juga dapat melahirkan dan memperkasakan usahawan belia yang kompeten serta berdaya saing dalam pasaran tempatan dan juga antarabangsa di samping memperkukuhkan sistem sokongan dan rangkaian yang boleh melonjak usahawan belia ke arah kejayaan dalam perniagaan yang diceburi. Di Kota Semarahan pula, organisasi kerajaan dan swasta boleh memainkan peranan dalam mendekati dan menghulurkan bantuan kepada masyarakat tempatan. Ahli Parlimen Kota Semarahan Datuk Rubiah Wang berkata, beliau sebagai wakil rakyat amat mengalu-alukan penglibatan organisasi-organisasi berkaitan untuk turut serta memperkasakan kehidupan masyarakat setempat di kawasannya. Katanya sebelum ini terdapat ramai golongan ilmuwan daripada Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Universiti Teknologi Mara UiTM dan beberapa institut pengajian tinggi lain di sekitar Kota Semarahan telah turun padang untuk menyatuni masyarakat serta memberi sokongan sama ada dalam bentuk tanggungjawab secara fizikal maupun berkongsi kepakaran masing-masing. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan program KPT Prihatin Komuniti Sejahtera anjuran UNIMAS di Kampung Endap, Kota Semarahan pada Selasa. Program tersebut merupakan tanggungjawab sosial korporat CSR UNIMAS dalam usaha mendekati rakyat sekitar khususnya di Kota Semarahan. Dalam pada itu, Datuk Rubiah menzahirkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat menjayakan program tersebut dan berharap usaha seumpamanya dapat diteruskan pada masa akan datang. Berita seterusnya, Malaysia Airport Sendian Berhad MASB telah mengadakan latihan kecemasan lapangan terbang berskala penuh iaitu Latih Amal Bencana Udara 2022 Exercise Buceros Shield 2022 di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada Rabu. Menurut MASB, dalam satu kenyataan, latihan berkenaan adalah sebahagian daripada usaha komuniti lapangan terbang untuk memperkukuh kesediaan dan daya tahan lapangan terbang dalam menguruskan sebarang krisis atau situasi kecemasan. Katanya latihan berskala besar itu dijalankan 2 tahun sekali dengan melibatkan pelbagai agensi penyelamat untuk memastikan kesiapsiagaan yang berterusan. MASB menegaskan agensi penyelamat di kawasan lapangan terbang mahupun di luar sentiasa bersiap sedia dalam menghadapi sebarang situasi kecemasan yang mungkin berlaku. Untuk rekod, lebih 420 orang turut serta dalam menjayakan latihan amal kali ini yang mengambil masa hampir 3 jam bermula sekitar jam 11 pagi. Antara agensi dan jabatan yang terlibat adalah seperti yang tertera. Selain itu, ia turut melibatkan seramai 64 orang pelajar dari Universiti Teknologi Mara UiTM Kota Semarahan yang bertindak sebagai mangsa. Sekian edisi malam bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Mebafakta. Salam UKAS.